Nama je Blumhouse. Tapi plot twist cap ayam. Video ini dibawakan oleh Easy Ad by DG. Langganan lebih mudah. Hai, saya Nik Nazrul Iskandar, pengasas Buzzpop TV. Saya Iman Firdaus. Saya dari laman Instagram Iman55Ian dan juga dari laman Instagram Collaborate dengan Wayang People. Untuk penonton di rumah yang tidak arif, Fantasy Island sebenarnya adalah sebuah TV series daripada tahun 1978 sehingga tahun 1984. Selama 6 tahun TV series ini di saluran ABC, telah terdapat sebanyak 152 episod Fantasy Island dan juga 2 TV movie. Sebenarnya siri TV Fantasy Island ini dimulakan dengan 2 telemovie, Fantasy Island pada tahun 1977 dan juga Return to Fantasy Island pada tahun 1978. Cerita di sebalik Fantasy Island ni sebenarnya agak kelakar. Aaron Spelling, iaitu seorang producer yang besar di Hollywood pada tahun 1970-an, telah pitch 6 idea untuk TV show kepada ABC channel. Dan one by one, setiap pitch Aaron Spelling tu telah di turn down. Sampaikan Spelling naik marah dan jerit dekat studio ABC punya chairman tu, apa yang kau nak? Kau nak cerita tentang sebuah island di mana semua orang dapat fulfill their sexual fantasy ke? Funnily enough, pitch ketujuh itulah yang dibuat dalam kemarahan oleh Spelling diterima oleh chairman studio ABC. Itulah sedikit sebanyak cerita di sebalik TV seri Fantasy Island yang terkenal pada tahun 70-an dan awal 80-an. Dalam 154 episod ini, tunggak utama di dalam cerita Fantasy Island hanyalah 2, iaitu Mr. Rourke, tuan kepada seluruh island dan juga asistennya ataupun sidekick dia, Tattoo. Mr. Rourke pada tahun 1970-an telah dilakonkan oleh pelakon Ricardo Montalban yang menjadi Han dalam Star Trek 2 The Wrath of Khan. Siri TV 70-an ini juga lebih kurang sama seperti filem reboot Blumhouse ini, iaitu setiap episod 2 hingga 3 orang akan datang ke pulau Fantasy Island untuk memenuhi diorang punya fantasy. Kebanyakannya macam simple stuff, macam nak jumpa balik parents yang dah meninggal ataupun nak jumpa balik anak yang dah meninggal. Setiap fantasy yang ditunjuk dalam Fantasy Island TV series ni eventually nak mengajar setiap orang yang berfantasi tu bahawa beware what you wish for because you never know what you're gonna get. And maybe apa yang kau rasa ialah bagus sebenarnya tak bagus. Contoh ialah seorang yang berfikir, oh alangkah bagusnya kalau aku boleh hidup zaman dulu, cara lebih simple, tak fast pace macam hidup zaman moden zaman sekarang. Funnily enough, mamat tu dibawa balik oleh Mr. Rourke ke zaman Salem Witch Trials dan akhirnya dia mati ketika Salem Witch Trials. Satu episod tu ada seorang lelaki ni nak tahu tentang identiti sebenar Jack the Ripper. Ironically, apabila dia melalui fantasi dia, dialah yang menjadi mangsa Jack the Ripper yang terbaru. Jadi dalam kematian dia itulah dia dapat tahu identiti sebenar Jack the Ripper. Another one was seorang perempuan cantik ni nak memenuhi fantasi dia dengan dia punya crush. Unfortunately, dalam fantasinya di Fantasy Island, crush tu menukarkan dia menjadi sex slave. So, macam kata Mr. Rourke, be careful what you wish for. Siri TV Fantasy Island direbootkan pada tahun 1998. Malangnya siri TV reboot ini tidak tahan lama kerana selepas 13 episod, ia dicancelkan pada tahun 1999. Dan akhirnya pada tahun 2020, kita mendapat reboot yang fresh daripada Blumhouse Productions. So, let's go to the review. Benda yang paling obvious sekali the location and the scenery Itu benda paling cantik bagi saya. Dia memang eye pleasing, memang eye candy. Bila kita tengok macam wow, dia jenisnya ada feel good feel good punya atmosphere. Walaupun ini cerita horror kan, tapi ada rasa macam ketenangan. We feel like we're in that place Itu benda yang paling best Cerita ni sepatutnya cerita horror kan, but that location, that scenery tu will amaze us somehow, some way.
Lama je belum house. Tapi plot twist cap ayam. Berita baik untuk Kaki TV dan Kaki Filem. Korang boleh terokai, langgan dan urus lebih daripada 30 langganan melalui MyDigi subscription. Langganan jadi lebih mudah dengan Easy Ad. Nikmati banyak saluran video yang menarik seperti Amazon Prime Video, View, Dim Sum, Movie Cinema, iFlix dan banyak lagi. Jom melanggan sekarang. Dapat semurah RM1 dengan Easy Ad. Pada aku, kelemahan utama dalam filem ni adalah the fact yang ensemble cast dia adalah amat lemah. Inilah masalahnya apabila kau ambil pelakon-pelakon TV untuk menjayakan filem kau. Yeah, most of them are forgettable and diorang tak menyerlah langsung di dalam role-role mereka. Acting diorang mostly macam low budget cerita lah. Just the watak utama, Lucy Hale, she's actually a good actress. Tapi dia punya material dia selalu off lah. Macam kita tengok Truth or Dare pun off. Kita tengok Fantasy Island pun somehow dia off juga. Sebab kita tahu Lucy Hale ni dia berkembang dari Pretty Little Liars tau. 7 seasons tau dia buat. Berapa ratus episod lah, 140 something episode kan. Dan cerita tu memang dia power tau. And this cerita tu, Pretty Little Liars is a series about finding out who is who lah, finding out who A is lah. But dalam cerita Fantasy Island ni, material dia off dari segi character development dia memang sangat terasa macam geli lah. It's not good at all. Dia very one dimensional lah. Dia nampak stempek kan tu. Rasanya dengan filem ini kita akhirnya dapat lihat kelemahan Jeff Wadlow sebagai seorang penulis pengarah. Aku tak tahu kenapa studio asyik suka gunakan dia untuk completekan projek-projek diorang. And Wadlow ni pun maybe, asyik ada renovation kat rumah, so dia rela ambil job just nak dapat juta-juta je so dia boleh bayar renovate rumah dia. This is one of the working directors in Hollywood yang aku tak appreciate because it's pretty bland, it's pretty vanilla. I mean, the craziest thing that you would fantasize is a poolside party with your gay brother. Like, what the fuck is that, man? I mean, you can get that anywhere. Kau pergi Miami, kau pergi California, boleh je kau dapat poolside party. Tak pernah sabar tu. Jeff Wadlow, pengarah yang pernah buat Blumhouse Truth or Dare and now Fantasy Island. Actually, Jeff Wadlow ni is not a great director. Dia jenis yang pakai buang. He's just like a director yang bila ada orang nak, macam, kau buat filem ni lah. Aku rasa filem ni pun macam kita tak target high. So dari situ kita nampak lah yang Jeff Wadlow ni dia just seorang yang sangat not competent, but dia tak sedar yang dia actually dipergunakan oleh Hollywood untuk membuat filem sampah. Pada aku, dua plot twist di dalam filem Fantasy Island ni memang amat sampah sekali. Kenapa? Kerana plot twist kedua di dalam third act filem ini menyebabkan peristiwa yang berlaku dalam first act tak munasabah. Non-spoiler, tapi karakter Lucy Hale tu menjadi tidak munasabah dalam third act bila plot twist kedua direvealkan. That's all I have to say lah. Plot dia memang ridiculous. Dialog dia ada dua tau. Dia punya types of dialog. Satu dialog yang memang tak menggerakkan cerita langsung, and satu dialog yang memang macam in your face. Dia nak try to explain, tapi cara explanation very macam textbook sangat. Tapi at the same time it doesn't make sense kalau nak ikutkan the whole story tu, how it works and what not, macam lah. Tu satu. Second of all, plot twist dia sangat, ya Allah, macam cerita dia sebenarnya dah okey tau. First act dia sebenarnya dah macam dah boleh buat dekat orang interested. Second act pun walaupun ada banyak draggy scene, but it somehow works lah. Walaupun macam it's not going to be a masterpiece with the second and first act, tapi kita tahu macam at least dia boleh entertain lagi tau. By the third act, bila ada plot twist tu lagi, and especially the revelation at the very end, like at the 15 minutes lah, last 15 minutes tu macam apa benda ni? They are trying to kononnya macam like jadi the mastermind lah of the audience lah, macam kawal control every audience punya, macam nak bagi macam wow, nak bagi macam boom. Tapi dia macam it doesn't make sense at all. Macam Island jalan ke fantasy diorang semua, like the steps and all, semua tu ridiculous. It's something yang diorang try to be genius tapi macam fail gila lah. Pada pendapat aku, ini adalah satu-satunya filem terburuk untuk tahun 2020. Maybe tak seburuk Mystery of the Dragon Seal,
yang ada Arnold Schwarzenegger dan Jackie Chan, but this is pretty much down low juga. I would give it 1/5 stars. Rating over 5, personally give it like 2.25/5. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.